Alhamdulillah, dengan diizin Allah, diberi kesihatan yang baik, dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan, terutama pengundi-pengundi di Dun Gambir ini dalam sesi kempen kita. Sebenarnya seperti mana disebut oleh rakan-rakan saya, bahawa hayat kerajaan negeri Johor ini masih ada setahun setengah lagi. Masih ada setahun setengah lagi. Tetapi pada hari ini kita terpaksa berhadapan dengan masyarakat di sini dan terpaksa berhadapan untuk berkempen menjelajah seluruh negeri Johor. Ini semua berlaku adalah kerana kegagalan. Kegagalan yang dilakukan oleh kerajaan yang ada sekarang. Di atas kegagalan inilah maka mereka terpaksa mengheret rakyat untuk memilih kerajaan yang baru. Maka sudah pasti ramai yang akan tertanya-tanya. Mungkin menjadi satu situasi yang luar biasa. Kenapa di saat pilihan raya negeri Johor ini tiba-tiba hadir sebuah parti yang bernama Pejuang Tanah Air, yang baru berusia 7 bulan. Kenapa kita terpaksa hadir? Kenapa kita terpaksa hadir dan harus meletakkan calon lebih daripada 40 kerusi yang bertanding di negeri Johor? Yang pertama, kita nak bagi tahu, kehadiran kita ini adalah satu daripadanya adalah untuk menyekat salah guna kuasa yang dilakukan oleh kerajaan yang gagal. Mereka telah mengheret rakyat, membawa rakyat ke kancah sebegini di dalam keadaan situasi serba kekurangan kerana kita dilanda pandemik COVID ini, tuan-tuan. Maka sudah pastilah ramai di antara kita ini yang kehilangan kerja. Dah hampir 2 tahun kita kena lockdown. Pergerakan kita terhad. Ramai rakan-rakan kita yang kehilangan kerja. Ramai yang gulung tikar. Dan ini masanya untuk kita nak memulakan kehidupan. Tetapi Kerajaan Barisan Nasional, Perikatan Nasional, mereka bukan memikirkan tentang soal ini. Apa yang mereka pikirkan adalah untuk mereka kekal lebih kuasa. Setelah kegagalan yang mereka lakukan, mereka beranggapan bahawa penting bagi mereka adalah kuasa. Bukan soal rakyat. Rakyat hanya diomong-omongkan di saat kempen pilihan raya. Setelah mempunyai kuasa, kerjanya yang pertama iaitu mencuri hak rakyat. Rakyat yang bersiang malam, bersengkang mata, susah dalam keadaan ini, mereka tidak lain hanya memikirkan untuk memenuhi kantung mereka.
Yang menjadi mangsa siapa? Ramai masyarakat di Gambir ini susah. Bila dengar nak pilihan raya, peruntukan berbilion-bilion. Nak buat itu bilion, nak buat ini ratusan juta. Tapi kalau saya berjalan dalam Johor ini, lebih separuh daripada kawasannya, internet pun tak ada. Bagaimana nak memacukan ekonomi? Bagaimana nak bercakap tentang soal pendidikan melalui online? Tapi bagi mereka mudah. Bagi mereka orang Melayu, walau macam mana sekalipun, mereka akan tetap berpegang kepada parti Melayu, iaitu UMNO dan Barisan Nasional. Buatlah apa pun, apa malu pun tak apa. Yang penting kena sokong parti Melayu. Melayu yang macam mana? Menggunakan Melayu kononnya UMNO yang memerdekakan negara ini. UMNO yang telah memberi kesejahteraan kepada rakyat selama ini. Kenapa mesti kita kena tolak UMNO? Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, UMNO tidak ada salah. Barisan Nasional tidak ada salah. Yang salah adalah pemimpin-pemimpin yang ada di dalam UMNO Barisan Nasional. Itulah kepala penyangak pencuri wang rakyat. Apakah kita tidak ada malu? Sebab itu kalau nak bercakap tentang soal platform perjuangan orang Melayu di Johor, kami hadirkan Parti Pejuang Tanah Air. Ini adalah Parti Melayu. Banyak orang bertanya kepada saya, berbagai kritikan yang kita dapat. Kononnya kenapa perlu kita adakan Parti Melayu? Sedangkan Parti Melayu dah ada 2-3 Parti Melayu. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, yang dah ada Parti Melayu tu macam mana? Yang terkenal dengan mencuri wang rakyat, yang terkenal dengan merosakkan demokrasi negara ini. Dan yang paling menyedihkan, menggunakan agama untuk kepentingan politik mereka. Inilah Melayu yang ada di dalam parti itu. Sebab itu bila kita lihat bahawa sebagai sebuah negara, Malaysia yang mempunyai demografi kedudukan orang Melayu yang terbesar, ini adalah tanah Melayu, maka adalah wajib bagi kita untuk membawa perjuangan untuk orang Melayu. Ya benar, orang kata Tun Dr. Mahathir umur 96 tahun, 97 tahun, apa dia boleh buat? Baru-baru ni orang kata dia dah sakit teruk, berbagai tomahan, fitnahan yang mereka lemparkan kepadanya. Tetapi dengan izin Allah, beliau kini bangun berdiri dan bersemangat untuk bersama kita berjuang demi negara ini. Maka tugas kita lah untuk menyambung perjuangan. Saya melihat bahawa ramai pakcik-pakcik, abang-abang yang berada di sini. Mungkin kalau kita nak imbau sejarah kemerdekaan kita, semua orang tahu.
bahawa dulu kita berjuang untuk memerdekakan negara kita ini dengan melawan penjajah orang asing. Kenapa kita terpaksa berlawan dengan penjajah ini? Kerana kita nak menuntut negara kita. Kerana kita mahu negara kita ini dipimpin dan dicorak oleh orang kita sendiri. Oleh bangsa kita sendiri. Tetapi hari ini kita sekali lagi terpaksa berjuang untuk melawan penjajah dari bangsa kita sendiri. Penjajah yang mencuri wang rakyat. Penjajah yang memiskinkan rakyat. Semua orang tahu Malaysia ini sebuah negara yang kaya. Sebab itu kita tengok mana-mana tempat kita pergi ramai pekerja-pekerja daripada luar datang ke sini mencari rezeki. Datang dari Bangladesh, datang dari Indonesia. Kerana mereka tahu Malaysia ini sebagai sebuah negara yang memberi rezeki kepada semua orang. Tetapi hari ini pakat balik habis dah. Kerana mereka tahu negara ini kaya, mereka datang mencari rezeki. Tetapi di tengah kekayaan ini, rakyat kita miskin. Di mana salah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanggungjawab pilihan raya negeri Johor ini adalah satu tanggungjawab yang besar. Dia bukan boleh kita ambil untuk mencoba, atau kita boleh ambil mudah. Sebab itu hari ini kita pamerkan calon daripada pejuang, seorang usahawan yang mempunyai pengalaman untuk mengemudi dan menjadi wakil kepada rakyat di sini. Bukan mudah kita nak putus seseorang calon. Saya melihat nama Suraya, kita scan sana, kita scan sini. Lagi 2 hari penamaan calon barulah kita umum nama dia. Sebab kita yakin beliau boleh membawa perubahan di sini. Dan banyak orang bertanya kepada kita, boleh tak boleh? Tapi kalau dah tak cuba, macam mana nak tahu boleh tak boleh? Cuba dulu. Kalau dia tak boleh, besok mai PRN lagi sekali, tolak dia. Tak perlu. Bila dah menjadi yang berhormat, jangan ingat kita berada di tangga yang atas, kita sombong. Kita lupa bahawa bila kita berada di atas, kita tengok orang di bawah kecil. Tetapi kita lupa bahawa orang yang di bawah juga melihat kita kecil berada di atas. Maka tak perlu sebegitu. Saya nak ingatkan Suraya, jalankan tugas dan amanah dan tanggungjawab dengan sepenuhnya. Menjaga masyarakat ini seperti menjaga keluargamu. Dan pastikan masyarakat di sini dapat keluar dari segala permasalahan mereka. Tapi kalau Suraya menang seorang pun tak boleh. Sebab itu saya sebut tadi, kita letak 42 orang untuk bertanding di sini. Kalau kita nak bercakap aspirasi Johor, apa yang kita nak buat terbentang, kita jelaskan. Perkara yang paling pertama iaitu kita nak satu kerajaan yang tolak rasuah, tuan-tuan. Kita nak satu kerajaan yang tolak salah guna kuasa, tuan-tuan. Dan satu lagi adalah sebuah kerajaan yang mana demi rakyat kita berjuang
segalanya untuk rakyat. Itulah aspirasi Johor. Maka dengan itu kita kena menyumbang kerusi. Saya harap 12 hari bulan ini Dun Gambir dapat menyumbang 1 kerusi untuk kita tubuh kerajaan negeri. Dan lepas itu bila ada jadi kerajaan negeri, kita nak pastikan yang berhormat kita ini berada di sini. Kalau dia buat tak betul, komplain kepada saya. Dengan penyelarah dia pun kami tibai. Ini bukan soal main-main. Ini soal jatuh bangunnya masyarakat dan negara kita. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendengar ujahan panjang lebar daripada rakan-rakan saya. Dan kita pun tahu bahawa kita tak boleh sampai lewat malam untuk berceramah. Jadi saya pun tahu bahawa calon, tadi dia mongot, dia kata tidur pun tak cukup. Baru dia tahu nak jadi calon. Bukan senang. Tapi bila kadang-kadang saya lihat yang berebut nak jadi calon ni pun, saya pun kadang-kadang nak tergelak juga. Kawan ni nak jadi, kawan ni nak jadi, bila tak dapat merajuk. Tapi yang dah dapat tu mai jumpa saya, rupanya teruk jadi calon ni. Baru dapat tahu. Duit tak ada, itu tak ada. Habis tu kena bekerja lah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian daripada jentera yang ada pada malam ini, bantulah Suraya. Dan saya harap apa yang beliau cuba bawa ke dalam Dun ini adalah satu perkara yang luar biasa. Di antara fokus-fokus yang beliau ingin utarakan, lain tidak lain, keutamaannya adalah ekonomi. Ini yang paling utama. Tidak guna kita bercakap siang malam. Tak guna kalau kita dah dapat menubuh kerajaan. Tidak guna kalau hasil negara atau hasil negeri ini keluar setiap hari, dirompak, dicuri setiap hari. Tidak ada gunanya. Sebab itu kita mau wakil rakyat yang mempunyai integriti dan maruah yang tinggi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada kakak-kakak, abang-abang yang berada di belakang sana, jalankan tanggungjawab. Tak perlu takut. Kita buat perubahan. Ini kali kita betul-betul berubah. Boleh? Boleh. Ini bukan cakap kosong. Saya sedikit lagi saya nak sentuh. Saya agak teruja juga. Kerana sebelum kita membuat keputusan untuk kita nak menyertai PRN ini, saya agak khawatir. Kekhawatiran yang saya, Presiden dan juga pimpinan-pimpinan tertinggi, antara satu faktor yang kekhawatiran yang kita terlalu fikirkan adalah kita ini terlalu awal. Kita baru berusia 7 bulan. Dan kita dapati bahawa masih ramai masyarakat di bawah dan orang ramai tidak mengenali pejuang. Tidak tahu apa itu pejuang. Dan kenapa pejuang terpaksa ditubuhkan. Di saat orang semua tengah bosan, benci dengan politik. Saya sendiri pun dah bosan dengan politik. Tanya ABY, tanya Ustaz Abu Hafiz. Saya tak mau nak menjawat jawatan di dalam parti lagi. Dan tahu nak membina parti daripada scratch bukan satu jalan yang mudah. Maka kami berfikir, waktu itu Tun berada di hospital, Tun berada di IJN pada waktu itu. Maka bila diumum bubarnya Dun Negeri Johor, bila kami mendapat
perkabaran kenyataan daripada Ketua Negeri Johor yang pejuang akan bertanding 42 kerusi, saya dah mengetak kaki. Saya kata kat Datuk Mukhlis, adakah kesediaan kita? Masing-masing memikirkan sama ada mampu atau tidak. Tetapi bila mana kita dah putus untuk nak bertanding, bila sudah mula gerak kerja, saya amat sedih dan kagum. Saya melihat rupanya pejuang berada di mana-mana. Dan yang paling menyedihkan, bahawa harapan orang Melayu untuk berubah dan ingin menolak rasuah ternyata begitu besar sokongannya daripada orang-orang Johor. Inilah satu-satunya tempat untuk kita membuktikan bahawa rasuah itu adalah musuh yang sebenar-benar. Dengan kebangkitan perubahan yang dilakukan bersama pejuang, saya yakin bahawa 12 hari bulan, hari Sabtu ini, pejuang akan diumum sebagai kerajaan negeri Johor. Biar apa juga halangan dan rintangan, bagi saya selalu berpesan kepada pemimpin-pemimpin kami. Tak kira apa juga latar belakang mereka, tak kira apa juga yang kita hadapi, sudah pastilah kita akan dihina, kita akan dicaci. Tetapi saya nak ingatkan kepada mereka, yang hina tidak akan tumbang, yang puji juga tidak akan membuat kita terbang. So dengan itu, teruskan usaha. Syabas dan tahniah kepada Puan Suraya dan juga Datuk Dr. Razak dan juga seluruh wakil-wakil yang datang membantu dan juga jentera. Pastikan Dun Gambir milik pejuang pada 12 ini. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.